ada seorang raja yang telah tua dan uzur ingin mencari pengganti dirinya. Raja itu mensyaratkan pengganti tahtanya mestilah seorang yang amanah dan kuat beribadah. Semua rakyat di negeri itu tidak berani menampilkan diri kerana tidak memenuhi syarat yang digariskan olehnya. Hanya seorang pemuda sahaja yang berani ke hadapan. Dialah Bashar bin Ayub, iaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Baginda alaihissalam memang terkenal sebagai seorang yang amanah dan rajin beribadah. Memang sudah menjadi rutin hariannya menunaikan solat sunat sekurang-kurangnya 100 rakaat sehari semalam. Akhirnya, raja negeri itu mengisytiharkan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai raja dan pemerintah yang baru. Baginda alaihissalam dipanggil Zulkifli kerana baginda alaihissalam sanggup menerima tanggungjawab yang berat. Zulkifli bererti penanggung bebanan tanggungjawab. Terdapat satu peristiwa tentang sebuah kaum yang zalim dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja. Nabi Zulkifli alaihissalam mengarahkan tentera-tenteranya memerangi kaum tersebut. Kesemua anggota tenteranya meminta Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa agar mereka selamat dan dipanjangkan umur. Doa Nabi Zulkifli alaihissalam dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenteranya berjaya menewaskan kaum yang zalim itu dan tiada seorang pun yang mati. Sebenarnya, umat Nabi Zulkifli alaihissalam memang terkenal dengan sifat mereka yang takut mati. Mereka sering berdoa supaya dipanjangkan umur. Nabi Zulkifli alaihissalam yang sentiasa sabar dan rajin melayan kerana umatnya pun mendoakan mereka. Hajat mereka dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, apabila terlalu ramai yang panjang usia, maka ramailah yang menjadi tua sehingga tidak produktif. Bekalan makanan tidak mencukupi. Akhirnya, mereka meminta Nabi Zulkifli alaihissalam mendoakan agar umur mereka tidak dipanjangkan lagi. Dalam peristiwa yang lain pula, terdapat seorang lelaki tua yang sering mengganggu waktu rehat Nabi Zulkifli alaihissalam. Setiap malam, lelaki itu akan mengadu tentang masalah yang menimpa dirinya. Nabi Zulkifli alaihissalam memberikan nasihat yang baik dan meminta lelaki tua itu datang berjumpa dengannya pada waktu siang, iaitu waktu urusan rasmi. Namun, orang tua itu tidak juga muncul pada waktu siang. Sebaliknya, tetap berjumpa Nabi Zulkifli alaihissalam di kala lewat malam. Sedangkan Nabi Zulkifli alaihissalam sudah keletihan pada waktu itu. Akan tetapi, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap melayan kerenah rakyatnya itu. Baginda alaihissalam akan mendengar dan memberi respon. Seperti biasa, Nabi Zulkifli alaihissalam menasihati lelaki tua itu supaya datang pada waktu rasmi di siang hari. Peristiwa ini tidak berakhir di situ sahaja. Pada keesokan malamnya, lelaki tua itu muncul lagi dan menceritakan masalahnya. Kadangkala masalah itu adalah masalah yang sama diulang-ulang. Nabi Zulkifli alaihissalam mengesyaki sesuatu. Pasti ada yang tidak kena. Cetus hati Nabi Zulkifli alaihissalam. Baginda alaihissalam juga mengesyaki aduan-aduan itu tidak benar dan hanya rekaan semata-mata. Baginda alaihissalam ingin membuat siasatan. Pada keesokan malamnya, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan pengawal-pengawalnya mengunci pagar luar dan dalam istana. Tiada sesiapa pun yang dibenarkan masuk dan tiada sesiapa juga yang boleh menyelinap keluar. Apabila menjelang lewat malam, tiba-tiba lelaki tua itu muncul di dalam istana Nabi Zulkifli alaihissalam. Baginda alaihissalam bertanya kepada lelaki tua itu,
bagaimanakah dia boleh menyelinap masuk? Sedangkan setiap pintu masuk telah dikunci. Lelaki itu terdiam. Rupa-rupanya lelaki tua itu tidak masuk ke istana melalui pintu. Sebenarnya dia adalah iblis yang menyerupai seorang lelaki tua. Dia tidak perlu melalui pintu untuk masuk ke dalam istana. Kehadirannya selama ini bukanlah untuk mengadu masalah, tetapi bertujuan mengganggu waktu rehat Nabi Zulkifli alaihissalam agar baginda alaihissalam keletihan dan terlepas peluang untuk beribadah. Akhirnya, Iblis mengaku kalah dan mengakui kehebatan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai seorang raja yang beriman, raja yang sabar melayan kerenah rakyat dan ahli ibadah yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu animasi yang sangat baik daripada company. Guna buku ke cikgu? Apa tadi? Guna buku kah? Hari ni boleh. Kalau yang ada buku aktiviti, buku sirah tahun 2 aktiviti, sila keluarkan. Tapi cikgu rasa cikgu nak keluarkan satu lagi video berkenaan dengan Nabi Zulkifli ni. Sekejap kita tengok satu lagi. Zulkifli adalah seorang nabi. Tidak pernah berbohong, ahli ibadah, ulet, dan selalu mencegah Untuk Nama sebenar Nabi Zulkifli sebenarnya bukan Zulkifli. Nama dia sebenarnya ialah Bashar Ayub. Ayub siapa? Nabi Ayub lah. Siapa masih ingat minggu lepas kita tengok tentang kisah Nabi yang diberi ujian, yang sebenarnya kaya, Nabi Ayub. Kalau kamu ingat, dia ada banyak tanam-tanaman, ada banyak ladang, banyak haiwan ternakan, banyak anak, ramai anak dia. Tapi Allah ada syaitan memberi cabaran, memberi ya. cikgu, bukan Nabi Ayub punya ada ya kah sakitan badan mereka kah cikgu? Oh, yang punya kulitnya sakit nak. Sampai muka jadi hodor. Isterinya pun hampir hampirnya mau macam simok jaganya. Alim berdoa kepada Allah cikgu. Iblis yang padah dengan Allah. Kau tahu si apa hal Nabi Zulkifli, bukan Zulkifli, Nabi Ayub tu nya masih beribadah dengan kau. Sebab nya ada kemewahan, nya ada harta yang diberi kau, sebab ialah nya beribadah dengan kau. Musiknya nya sibuk beribadah dengan kau. Tapi sebaliknya Nabi Ayub ya, yang sakit kulit ya, anaknya meninggal. Apa lagi? Tanamannya, ladangnya musnah, diberi ujian oleh Allah. Tapi yang sabar masa ibadah, yang punya kulit dapat penyakit kulit, cikgu selalu ulang, penyakit kulit tu antara sakit yang paling menyeksakan lah. Ada ingat ke cikgu? Kak Ya akhir Allah yang berdoa dengan Allah hanya pada supaya nya lah nya dah lama dah bersabar. Lagi gambar cikgu. Akhir sekali Allah mengarahkan Nabi Ayub ya untuk hentak kakinya atas lantai, lalulah terpancar air dan nya mandi guna air ya, nya minum air ya. Akhirnya kulitnya sembuh kembali. Siapa ingat? Ingat tak? Ingat. Yalah. Ayah kepada Nabi Zulkifli. Bapa Nabi Zulkifli. Kita tengok satu sebab video tadi 6 saja. Goblok haram. Goblok haram. Roblox haram. Aduh. Tapi Naufal, kau tadi main apa hal? Cik dalam bukan haram. Nabi Zulkifli. Kau ajak main, aku main lah. Best. Okay. Okay, Nabi Zulkifli itu di 11 minit. 11 minit ni dah lama sikit. Saya gunakan pada ingat sila tonton video ni
tumpu yang kamu boleh berikan. Cikgu TV sudah berbual. Kita akan buat kuis lepas ni, boleh? Kuis 15 10 Kuis apa tadi. cikgu? Kuis Boleh tentang ya? Nabi Zulkifli. Antara perkara yang Sirah cikgu. sirah. Bukan tu Kuis di kuis boleh ha? Okey, nafas. Cikgu. Bahasa Melayu pandai mek. Okey, saya faham. Bukan jawi kan, jawi. Jawi kita buat dalam buku. Okey, sila tonton. Okey, betul. Kamu kena cuba tahu siapakah nama sebenar Nabi Zulkifli. Okey, kuatkan. Daulah tuanku Raja Syam. Tidak tuanku. Dengar cikgu. Wahai rakyatku, untuk itu aku sudah tak sanggup lagi menjalankan tugas dan kewajipan. Aku ingin Cikgu, Bunyinya kuat. dengar. asalkan Dengar. jawab menjalankan amanat Dengar. bertakwa kepada Dengar, Allah. sekejap. Akan kuserahkan kerajaan ini pada salah seorang dari kalian. Cikgu pun dah naikkan paling tinggi. Cikgu, si dengar. Okey. Cikgu, dengar. Dengar tapi si kuat. Dengar. Diam kau tak. Dengar tapi tidak. Cikgu tidak juga. Sama. Cikgu gila. Okey, yang ni. Dah iklan je. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 Siapa? years, I've been live streaming consistently to YouTube. Okay, jom. 5 minit saja. Cuma mic. Apa namanya? Kenapa dia diangkat jadi raja dan sebagainya. Jalan mic. Inflasi. Nabi Zulkifli alaihissalam, beliau hidup pada masa kekuasaan Raja Ilyasa. Raja ini adalah seorang raja sekaligus nabi yang memerintah secara arif dan bijaksana. Karena Raja Ilyasa tidak memiliki keturunan, maka ia mengadakan sayembara untuk mencari penerus dirinya. Syarat yang diajukan adalah sang raja pengganti telah harus mampu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan harus mampu menahan amarah selama memerintah sebagai raja. Seluruh rakyat yang mendengar persyaratan tersebut merasa tidak sanggup kecuali satu orang yang bernama Bashar. Bashar atau Basiron lahir di Iran. Sejak kecil ia dikenal sangat ramah, tidak pernah berbohong, ahli ibadah. Nama sebenar Nabi Zulkifli adalah Bashar. Cikgu, Ya, cikgu. Kenapa malah si Ila ada kelas tu cikgu? malam. Selalu pagi pukul 8 semua dah ada kelas. Kenapa bahasa Melayu? Ulet dan selalu mencegah perbuatan mungkar. Pendiriannya tidak mudah goyah. Tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan Chat. Jangan nak bincang tentang game time tu. Cuba fokus. kebenaran serta semua janji yang diucapkan senantiasa ditepati, sehingga semua orang senang bergaul dengannya. Berkat kemuliaan sifatnya inilah, ia mampu memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Ilyasa. Oleh karena Bashar selalu melakukan kebaikan saat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya, maka Raja Ilyasa memberikan gelar Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 menjelaskan tentang kesabaran Nabi Ismail, Idris, dan Zulkifli. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan sesuai janjinya. Maka Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat.
Okey, sampai situ saja. Jom kita buat kuis, okey? Jadi cikgu akan bagi link macam biasa. Memanglah senang bola kuis selesai. Rasa Jawi tu Sunday. Ni ada bahasa Jawi. Sirah lah. Sirah lah. Macam Latihan Jawi. San Jawi. Kejap cikgu bagi. Jawi ke cikgu? Cikgu berbir. Kataan cikgu lah. Cikgu, engkau gambar cikgu. Engkau gambar. Ada. Engkau gambar. Okey, cikgu akan berikan link. Sila masuk semua. Cikgu belum takut. Buat kuis ke cikgu? Okey. Dia Sila tekan link yang diberikan. like kuis. Okay. Sila tekan link yang diberikan. Bagus. Masuk cikgu. Cepat masuk kan? Saya dah lah. Tekan tulis nama Khalik dan tulis tekan start. Okay. Okey cikgu dah masuk. Bagus, cikgu salah share lagi lah. Sorry. Salah share. Cikgu tunggu kehadiran. Kita ada Muhammad Raihan nombor 1, nombor 2 diikuti Akram, Iris, Kisha, Syahrini, Ayam Kari. Suka betul kamu ayam kari ya. Aufa Sofia binti Rudi, Mursyitah. Ini aja nama kita. Mursyitah. Okey. Rizkin Rania Pretty, memang Pretty. Khalik ML Raja FF Khalik. Apa tu? Semua nama game ni enggak. Kait, Simple, Short and Sweet, Awang FFY. Tok Uwais kat Awang. Siapa ni? Aisyah pengawas. Cikgu dah masuk. Okay, cikgu nampak kamu. Berapa orang lagi belum masuk ni? Naufal. Okey. Naufal, kita tunggu Raihan. Kisha Kali kan masuk. Asyik. Dah cikgu. Kaki makas. Tasha. Tekan link yang cikgu tu. Bila cikgu tekan sekali yang biru. Kami dah masuk Bila cikgu. biru, Tasha. Nanti dia akan terus nama. Cikgu. Dan sambil Cikgu. ya saya. Beri link lagi lo. Okey. Nama atas semua nama ML me orang. Ada apa cik link? Akram 1, Iris Ratna, Awang, Baik, tangan kat. Si Tangan kat. Cars, Aslan, Cikgu dah masuk ke belum semua? Lemas dah tukang gaji dah. Okey. Kita mulakan. Cikgu rasa semua dah masuk. 1, 2, 3. Okey, Uwais dah masuk. Siapa yang belum masuk? Link ya, tekan. Siapa Bapak Nabi Zulkifli? Siapa ayah kepada Zulkifli yang di mana dia di Allah yang sakit ternakan harta kemewahannya di Cikgu madah Nabi Yakub. Betul. Kena tulis tak kah? Kau boleh pilih ABC. Pilih lah cikgu. Okey, pilih ha. Okay, tekan. Pilih yang mana kamu rasa betul. Nabi Yakub. Nabi Ayub, Nabi Harun. Siapa ni? Nabi 10, Ayub. 9, 8, 7, 6, 5, Ayah, keluar ada nak ya? 3, 2, 1. Tekan. Jawapannya adalah Nabi. Ayub. Nabi. Jawapannya Nabi. Jadi Nabi Ayub adalah ayah kepada Nabi
Dan ayah Nabi Zulkifli ni Nabi Ayub. Yang sakit kulit, ladang ternakannya yang ramai semua mati dan sebagainya. Soalan yang kedua, nama Nabi Zulkifli yang sebenar. Nama Nabi Zulkifli yang sebenar. Bashar ataupun Basri. 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 Okey. 3 pilihan. Nama Nabi Zulkifli yang sebenar. Dia diberi gelaran Nabi Zulkifli kerana Zulkifli bermaksud dia orang yang sanggup, yang mempunyai ketangguhan. Okey, jawab 5, 4, 3, 2, 1. Bashar. Ya saya. Udah betul cikgu. Alah, ya bagus. Kakak macam tiba-tiba kakak betul. Soalannya maksud nama Zulkifli adalah orang Cikgu dah patah hati. Yalah, siapa ingatnya boleh jawab, okey? Orang Sabah bukan orang si Sabah pelik. Siapa yang tak ingat, kesian. Orang yang ingat. 9, 8, 7, Kakak nak pilih tu kan. 5. Tanya ada Cikgu apa buat? Masuklah. siapa? Benar sekali saya. Ya, benar sekali kamu. Orang sanggup. Itu dia. Boleh Maksudnya adalah orang yang sanggup. Kerana apa orang yang sanggup? Kerana apabila raja iaitu Nabi Ilyasa waktu ianya raja, ianya pemerintah, sekarang nya dah uzur. Uzur ni maksudnya dia dah tinggal dunia. Tak larat lagi. Dan siapakah yang boleh menggantikan tempatnya untuk memerintah tersebut, dan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya berat juga. Apa yang mesti beribadah. Contoh, kamu tahu? Ramai yang tak sanggup kecuali Nabi Zulkifli dari Bashar. Apa tu ya? Jadi raja. Hai. Itu saya. Sedang orang ke siapa? Lik, bye. Tutup mic. Mula game tulis dekat chat. Raja ingin berindah. Soalan yang keempat, mengapa raja tadi tersebut mencari penggantinya? Okey, raja waktu itu adalah Nabi Ilyasa. Raja ingin berindah. Apa soalannya cikgu? Soalannya adalah mengapakah raja tersebut mencari pengganti? Jawab. Raja waktu itu adalah Nabi Ilyasa, cikgu ulang balik. Dan raja tersebutnya ganti. Siapa nak ganti aku jadi raja tu? Adakah jawapannya kerana raja ingin berindah? Adakah raja ingin berhenti? Ataupun yang ketiga, raja sudah uzur? 10, 9, Was kata masuk ke 9 3, 2, 1. Jawapannya adalah ada muzik. Raja sudah uzur. Sedang. Apa maksud uzur? Siapa tahu maksud uzur? Maksudnya cikgu? Uzur ni contoh yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua orang yang sudah, yang ketiga banyak lagi lah. Dah silakan teh. Raja. Next question. Silakan itu nak mengarah ini. Dah sakit lah lebih kurang. Mengapakah raja memanggil rakyat berkumpul?
Sudah jawab. Sekarang cikgu bacakan. Yang pertama, raja memanggil rakyatnya berkumpul kerana ingin memberi ganjaran. Ganjaran apa? Yang kedua, kumpul rakyatnya kerana ingin memberitahu nama yang raja baharu. Ataupun yang ketiga, dia kumpulkan rakyatnya kerana ingin bertanya siapakah yang sanggup menggantikan baginda. Udah, cikgu. B ataupun C. Sila. Udah, cikgu. Okey, Dah jawab 10, awal sekali. 4, 3, 2, question. Depannya. Orang okey. Raja waktu tu disebabkan dia uzur, dia ingin mencari pengganti, lalu dia suruh untuk bertanya kenapa dia bertanya kepada rakyat kerana Ilyasa tidak mempunyai anak. Jadinya pun tanya lah. Ada. Terusnya tanya raja, pilih 3 syarat untuk menjadi pengganti raja. Pilih 3 syarakat Kamu untuk tekan 3. Kamu pilih 3 daripada 4 ni. Jangan pilih satu jawapan saja, pilih 3. Yang pertama kena Allah. Allah, yang kedua beribadah di siang hari. Yang ketiga berpuasa pada waktu siang Soalan 16 kok. rakyat. Satu. Yang mana satu betul Cikgu, kamu? kami dah keluar. Okey, masuk balik. Cikgu tunggu. Cuba masuk Google. Refresh kita punya browser internet ataupun kamu masuk balik link yang cikgu sharekan di kuisis dalam ni. Masuk. Cikgu, cikgu jangan ramai orang siam tu, cikgu. Ramai orang mau nama sendiri loh. Ramai orang belum ada nama sesama. Ramai orang left. Sekali tu orang lah. Kami Jangan. tapi okey, jadi pilih 3 syarat. Pilih 3 Dah, cikgu dah kata, cikgu. pilih 3. Cikgu, kami baru pilih 1, cikgu tadi. Okey, pilih lagi. Pilih lagi 2. Jawapan saja ada 3 jawapan. Yang ni lain sikit. Kita. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tengok gambarnya. 3, 2, 1. Berapa kamu dapat jawab? Okey, jawapannya yang tidak betul adalah beribadah di siang hari. Apakah yang betul? Antara syaratnya adalah dia berpuasa di waktu siang dan perlu beribadah di malam hari. Takkanlah ada orang tua datang. Iya. Yang datang bila? Datang itu nanti tidur. Jap. Bising gila. Tutup mic lah. Apa tu? Kami akan pilih semua 3 yang betul, cikgu. Bagus. Okay, bagus ah. Jadi cikgu terangkan kenapa salah kata di siang hari. Yang disuruh adalah berpuasa di siang hari dan beribadah malam hari. Malam tidur. Jadi bila je Nabi Zulkifli tidur? Nabi Zulkifli tidur sedikit. Dia ambil masa sedikit tidur waktu tengah hari. Dan waktu tu lah orang tua datang dia ganggu. Orang tua, cikgu. Maksud bertakwa. Okey, maksud bertakwa adalah satu, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Jawapan yang kedua adalah Tidak melaksanakan perintah Allah tetapi meninggalkan larangan Allah. Apa beza satu dengan dua? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, nombor 1. Nombor 2 tu melaksanakan perintah Allah tetapi meninggalkan larangan Allah tu maksudnya pola perintah tapi dalam masa yang samanya pola juga lah.
Dan yang ketiga, tidak melaksanakan perintah Allah langsung. Tu memang betul lah tu. Cikgu nombor 3 cikgu. Dah betul nombor 3. Ya, tu salah. Dua. Tapi nombor 2 tu pelik. Cara melaksanakan perintah Allah tetapi mencegah. Okey, bila sebut tetapi ni maksudnya nyasi pola larangannya lah. Nya pola apa yang Allah larang. Contohnya Allah suruh jangan tumbuk orang. Jangan tumbuk orang. Jangan tumbuk orang. Okey, dah pilih jawapan. 3 Amir terkeluar cik. masuk balik. Kami share link di Google Meet. Cikgu. Amir belum apa cikgu? Kita dah masuk tak, Kak? Belum. Masuklah. Walaupun lambat, masuk je. Aku ada Tapi kalau Ryan nak tengok skrin saja pun boleh. Kamu tengok kawan-kawan kamu jawab. Okey, jawapannya adalah salah. Allah jadi tangan Allah pada. tapi sebenarnya tak pelik ah. Ya. Takkan larangnya. Satu nombor 2 di sini. Betul. Salah. Betul. Okey. Salah. Bukan itu. Raja itu sudah uzur. Uzur bermaksud muda, tua pun bertenaga. Benar. Pilih 10. Ni lah, Amir tahu cikgu. Hai, cikgu kan dah padah deh. Apa maksud uzur? Ayo yo. Okey, dah tahu. 5, 4, Amir jawab je lah. 3. Tekan saja, tekan je. Tekan saja, Ma. Usung times up. Wah. Kan best belajar walaupun salah. Betul. Dengan Tengok, kami nombor walaupun 7. salah. Jawapannya tua. Jadi uzur ni bermaksud tua, tidak sihat, sakit. Aisyah jangan selalu kita lajak semua jawapannya. Soalan yang Allah memberi nama pilih mana adanya kekuatannya ataupun ketaatan. Cikgu apa cikgu? Cik tahu cikgu. Pun kita sebab cikgu. Tapi- Jangan gila cikgu. kita pilih Biar itu betul cikgu. Orang Tak. salah je tak? Nabi Zulkifli, kekuatannya maksud bukan kekuatan lah, dia terlihat adalah dia sangat disiplin dalam melakukan ibadah. Dah cikgu. Dan kamu tahu kan syarat untuk menjadi raja adalah perlu berpuasa siang hari, beribadah malam hari dan malam masa tidak melakukan kezaliman dan menjaga kebajikan rakyat. Saya sampai sehingga tak tidur lama. Okey, Cikgu, lepas tu last dia tak cikgu. satu soalan. Okey, jawapannya adalah ketaatan. Ketaatan. Kehebatan. Betul lagi cikgu, betul lagi. Kekuatan Nabi Zulkifli tidak seperti Nabi Sulaiman yang boleh berkomunikasi jin, haiwan, dia mempunyai kerajaan. Kehebatan tidak seperti Nabi Daud, tapi kehebatan adalah ketaatan yang tinggi. Biar terakhir tak? Setelah menjadi doktor, Nabi Okey, setelah menjadi raja, bagikan masanya. Nabi Zulkifli mempakai masanya Masanya. separuh untuk tidur, separuh untuk raja. Ataupun nombor 2, separuh untuk berehat, separuh untuk beribadah. Ataupun separuh untuk rakyat, separuh untuk beribadah. Kita pernah tengok kisah Nabi Zulkifli sebelum ni, yang kisah yang syaitan ganggu dia tu kan. Amir Tapi Nabi Zulkifli nyasik tidur malam tu sih. Nyasik tidur malam. Dia tidur waktu tengah hari. 30 minit sembilan kurang kedaya lah. Kalau silap cikgu. Okey cikgu, dah cikgu. Malam dia memang beribadah. Jadi Musik, mana jawab tak? musik. Kita tunggu 3 orang lagi jawab. Jadi waktu tidur ya, ada satu orang tu tidak dikenal, sengaja datang pada waktu tu dan dia mengganggu
Lego. Yang menyebabkan Nabi Zulkifli itulah tak sempat rehat. Tak sempat rehat kerana iblis Oh. mengacau. Yang kacau. Kok si pernah rehat pun. Akhir Nabi banyak orang Nabi Zulkifli kan. asalnya Ya, betul lagi. Betul lagi. Senang Betul lah. gila. Khilafah terakhir separuh untuk rakyat dan separuh untuk beribadah. Cikgu. Siapa nombor 1, cikgu? Si Aisyah. Mesti tangan kanan. Apa nombor 1, cikgu? Kami umur bapa. Dia masih logik. Apa nama ambil tamu, Ida? Ni ambil tahu. Jawab. Set dah lah. Salah. Okey. Tamu, cikgu. Nama ambil, cikgu. Ambilkah Naam bahasa Indonesia? Ni betul. Okey, nombor 1. Oh, nama ambil Markah 80 markah. Nombor Bagus 2 kami nombor 9. Aisyah, pengawas Priti, Wise. Nombor 2 dan nombor 3 tangan kanan siapa tengok. Nombor Saya, cikgu. Adik Uwais, cikgu. 4 Mursyitah, Kaki Kars dan Aufa Sofia dan ikut Oh, kami menang. Mungkin Kisha, Sheila, Ryan, Akram, Muhammad Raihan, Saya Awang, benar. Nur Syahrini Ayam Kari. Okey. Sekarang semua sila keluar aktiviti surah apa? Muka surah. Welcome back Ustaz. Muka surah apa? Muka surah yang ke 64. Apa tu cikgu? Sila keluarkan buku aktiviti sirah tahun 2. Muka surat 44. 44. Cikgu ada satu cikgu. 64. Ha? 6. Surat 64. 64. Okey, cikgu akan buku baca. buku aktiviti. Bukan suara apa, cikgu? 64. Yang buku ada hijau. Ayan boleh buka buku aktiviti sirah tahun 2. Buku aktiviti sirah tahun 2. 64, cikgu. Apa teh? 64. Cikgu tulis di skrin tu. 64. Lagi. NCO sekali. Okay, nampak? 64. Oh, tu salah. Tu buku teks. Ya lah ya. Buku aktiviti kata gelap sebelah kanan tu. Buku aktiviti. Buku surat berapa tadi cikgu? 64. 64 Alfa. Cikgu. Boleh? Siapa yang tak ada buku boleh keluarkan Udah, kontak. cikgu. Okay, siapa yang tak ada buku boleh fokus pada cikgu dan tulis jawapan bersama-sama menggunakan kertas ataupun buku. Okay? Okey, jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Cikgu tunggu belum. Okey, cikgu tunggu seminit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64 ni dia tanya 1. apakah maksud Nabi Zulkifli. Tapi kita kena tulis tahu ya. 19. Cikgu, buku surat apa tu, cikgu? 64 Wais. Surat 64. Aman sikit dunia. Tadi bunyi macam ada orang basuh kereta. Okay. Dia tahu apa. Mungkin kita buat kelakar, buka aja tapi tutup balik. Okay. Okey, yang pertama adalah apakah maksud Nabi Zulkifli? Maksudnya orang yang Sanggup. Kenapa dia dipanggil gelaran sanggup? Kerana bila raja
Nabi biasa ganti siapa yang sanggup separuh hari menjaga rakyat separuh hari. Ada itu saya. Malam harinya perlu gadah, tapi pada waktu siangnya perlu menjaga kebajikan rakyat dan sebagainya. Jadi sebab itulah tak ada orang yang sanggup kecuali Nabi Zulkifli. Jadi kita tulis orang yang sanggup dalam tulisan Jawi. Orang disebabkan ini adalah perkataan bahasa Melayu, jadi kita menggunakan nialah orang. Alif waw akan menghasilkan bunyi O. Kalau alif sahajanya bunyi A kan, bunyi huruf A. Tapi apabila jadi O. U ataupun O. Ada wow baru dapat nak ada na cikgu. Ya. Wow O. Orang apa cikgu? Orang yang ya 3 titik, ya 2 titik, nga 3 titik. Orang yang sanggup. Timnya Orang yang tim. cikgu. Ya saya. Luapan anda tulis ke sini. Tulis pada kertas. Kita saya dah buku nak kali. Cikgu lupa tiga. Cikgu. Okay, bagus. Orang yang sanggup alif waw orang yang disenangkan huruf ya dengan nga akan menghasilkan bunyi yang. Sanggup apa? Sanggup. Di sini sebabnya Tulisan cikgu dah. banyak digunakan. 5 betul, 4 salah. Okey. Siapa yang belum siap? Dah cikgu dah siap. Okey. Dah cikgu. Bagus, Awang. Okey, bagus. Siapa lagi yang siap? Cikgu, sanggup ya. Cikgu. Nak cikgu, sanggup. Apa tadi, Aisyah? Sanggup ya. Kaf kagak. Mun sanggup. Mun Di sini satu titik. sanggup. Sanggup. Okey, terima kasih Aisyah atas pembetulan. Jadi semua sila satu titik lagi di atas huruf kaf tu. Sebab gup yang bunyi huruf G. Jadi ga, gu. Sudah cikgu. Okey, siapa yang kedua? Ini adiknya. Apakah orang yang enggak Orang yang apa cikgu? Gantikan meja dan uzur pada zaman Nabi Zulkifli. Tuh, 65 pola tidur rumah kasih cikgu. Jadi nombor, siapa ingat ada satu soalan yang kena pilih 3 jawapan betul? Cikgu, Apa yang- Ya, Khalid. muka surat nak. 5 boleh si pada kerja rumah. 65 kita si pola rasanya. 65 kita si buat. Okey? Lompat je. Tak pola hari tu. Okey? Okey, jom kita sambung. Jadi antara adalah bertakwa kepada Allah. Cikgu, boleh si minum air? Apa kali Boleh. Takwa kepada Allah. Seperti kuis yang kita buat tadi. Betul? Kalau kamu Kan cikgu. Dan nak tanda tik je lah cikgu. tahu. Bertakwa cikgu? yang bertakwa kepada Allah. Kaf. Kepada Allah. Alif lam Cikgu, ya, yang bertakwa, yang
Yang macam bentuknya yang letak titik kan cikgu? Oh, jangan. Itu adalah disebabkan takwa ni adalah perkataan asalnya datang daripada bahasa Arab. Jadi kita perlu mengikut ejaan bahasa Arab lah. Yang di mana lepas waw adalah huruf mad yang tidak ada titik. Kalau kita sebut titik, jadilah bunyinya bertakwi. Bertakwi ini salah. Ini adalah huruf mad. Memang kita kena ikut ejaan bahasa Arab lah. Okey, nombor 1 dah siap. Nombor 2, tidak menzalimi rakyat. Okey, tidak menzalimi rakyat. Saya dah cikgu. Cikgu pilih warna lain lah. Boring lah warna merah. Warna hitam cikgu. Warna pink. Warna pink. Sains. Sains tak tahu lah. Sains best juga. Jadi tidak, ta, ya, ti, off, dako. Jadi tidak. Perkataan-perkataan yang banyak digunakan ni biasanya dia tidak tambah huruf alif wawiyah sebab dia banyak digunakan. Tidak. Kalau saya dengan tidak panjang lah kita nak tulis. Jadi tidak, taya, dakof. Tidak menzalimi rakyat. Mim, nun, men, zalimi. Huruf za nya macam bentuk huruf ta tapi ada titik. Jadi ta. Tapi nak ubah bil cikgu. Okay. Menzalimi lam yalim li huruf mim cikgu tak buruk nak aja huruf mim kami tak. Okey lah tak. Okey. Menzalimi apa? Rakyat. Siapa rakyat? Nama makanankah rakyat? Bukan. Siapa rakyat? Kita tahu cikgu. Dia Tahu. jawab kami. Rakyat Contohnya nak negara orang. Masa rakyat ni adalah contoh kalau negara Malaysia ni rakyatnya adalah kita lah, orang Melayu, orang Cina, orang India, berbangsa, berbilang kaum, menyambut hari kemerdekaan. Ya. Kita Ada adalah orang rakyat, Melayu, Cina, Tambi cikgu. bukan Tambi. India. Bangsa. Okey, contohnya di negara orang putih, Tiga apa? di United Kingdom ataupun di Amerika, rakyat dia adalah orang yang berbangsa Habis putih pernah kan? jumpa orang Palestin di story Ah. cikgu. Di negara-negara Arab dihuni ataupun didiami oleh bangsa Arab. Right? Jangan Sael Ataupun cikgu. kalau negara tersebut bernama Palestin, jadi rakyat Palestin. Kalau dia di negara Nak ada tengok cikgu Palestin. Turki, jadi Orang ada. orang yang tinggal di situ dipanggil rakyat Turki dan sebagainya. Okay, next color kita pilih color cyan kah? Cyan tak warna biru. Okay, yang ketiga, jawapannya antara syarat yang ketiga adalah Apa? berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Okey, panjang tu. Jadi cikgu pendekkan berpuasa pada siang hari. Okey, puasa siang. Pa, wow, pu. Ada 3 titik pu, puasa. Boleh si Polah hantar gambar yang Polah ambil bola malam dia hantar malam juga. Kita terus. Pola terus siap terus. Kita. Sik lah. Mun kami tak nak bola kerja rumah, bagus kami hantar kerja rumah terusan WhatsApp. Okey, semua bola tu. Nah, jumpa bola sama lagi. Senang kerja kita. Okey, pada siang hari. Dah siap cikgu. Ya. Sabar cikgu. Aduh. Siang Ya cikgu. Nombor 2 apa? nombor 2 ya, warna ungu ya. Okey, puasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Ni panjang ni. Mungkin kamu terpaksa tulis di luar kotak. Dan beribadah di
Cikgu kita mesti padan lepas dia buat yang ketik-ketik. Tapi Pak, Macam tu pun boleh. Pada balik tulis kecil-kecil. Beribadah. macam besar semut. Contoh macam ibadah ni kamu nampak tak? Di perkataan dia tak ada huruf alif, tak ada huruf ya. Contoh ibadah. Selalunya kalau nak buat bunyi ain, ya. Tapi bukan. Jin jangan ya. Ba alif jadi ba. Tapi tak ada alif. Dah. Kerana apa? Ibadah adalah suatu perkataan yang berasal dari bahasa Arab. Jadi kita akan tulis bagaimana bentuk asalnya. Siap cikgu. Dan beribadah pada malamnya. Ada sikit. Pada malamnya. Pada, tak nampak. Siap. Beribadah pada Tiga apa cikgu? Nombor 3 cikgu. nombor 3. Oh, nombor 3. Bawah ni. Cikgu. Ya, saya kali. Susah. Kita asyik tahu. Anak pula. Nanti kita kali nak hantar malam tu pun siapa. Lol. Okey. Tak. Ni dapat mentap. Tambahlah bapak meja. Okey, nyata dua You. kelak pun kita susah buat, sudah nak jawab kita Saya belum. video YouTube ulangan je lah. Okey, kita skip ke belakang. Okey. Kami malam. Cikgu nak. Tengok YouTube senang sikit. Cikgu. Katakan dua perbezaan apa tadi? Cikgu, pada malamnya ya tulis kah cikgu? Tulis. Ya sambungan. Aisyah. Ya, untuk jadi raja yang boleh menggantikan Nabi Ilyasa adalah puasa pada siang hari dan beribadah pada malamnya. Sebab itulah kamu tak sanggup. Waktu siang kena berpuasa. Easy peasy. Perlu beribadah. Bukan sekejap malam dia beribadah tu Sama juga. I know. Kaum Madian ni bukan Nabi. Bukan kaum Madian. Okey, soalan nombor 3 tu kita tak jawab, okey? Salah, nobody. Kerana soalan nombor 3 tu bukannya berkaitan Nabi. Cikgu. Okey, itu sahaja kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ibu saya belum cikgu. Aku akan print cikgu di sini. Siapa yang Yang kalau snap ke cikgu? tahulah cikgu Saipan Mekah assignment dalam Snap app. Kalau cikgu letak dalam Snap app nanti cikgu akan bagi notis dalam WhatsApp, okey? Kelak cikgu pada Terima kasih semua Bye Aisyah. Bye kali. Bye. Okey, assalamualaikum warahmatullahi